Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas pendidikan Islam hari ini ialah kelas 1 Kamil dan juga 1 Dedikasi. Cikgu harap semua dah bersedia dengan buku teks di sisi. Ataupun yang tak ada buku teks, cikgu akan sharekan buku teks digital lah untuk kamu tengok. Cumanya tulisan mungkin kecil sikit lah. Okay. Okay, so hari ini perjumpaan kita yang ketiga. Kalau tak silap cikgu lah. Okay, yang ketiga. Okay. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar. Okay, Alhamdulillah. Dengar dan Okay, jelas. sebelum kita mula kelas, cikgu nak kamu semua turn on kan mikrofon dan baca ayat minggu lepas yang kita dah belajar bersama-sama. Okay, bismillah. Kalau tak nak Bismillah. baca sama-sama, cikgu panggil seorang-seorang baca. Okay, baca sama. Buku teks muka surat 2. Dah buka Baca cikgu. tak? Bukan hafal. Baca. Cikgu masih belum dengar suara siapa-siapa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, bagus. Rahmani. Yang lain senyap. Saya Takpelah. baca cikgu. Saya, siapa tu? Ha? Saya tu siapa? Azwan. Zuan Shah ni siapa? Syazwan cikgu. Azwan. Okeylah, yang lain tu malu nak keluarkan suara. Tak apa, nanti kalau malu nak baca ramai-ramai, lepas ni cikgu panggil seorang-seorang. Kan? Okey. Cikgu lupa, kita belum baca doa lagi kan? Okey. Cikgu, kita baca doa sama-sama. Ataupun cikgu baca doa, cikgu minta tolong kamu aminkan doa yang cikgu baca. Kita baca doa penerang hati dan juga doa pengikat hati. Supaya anak-anak cikgu ni akan jadi orang yang cintakan ilmu. Dan Allah permudahkan kita untuk menuntut ilmu hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adin muddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك
Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihankanmu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwahmu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya bagimu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Jelas tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okey, bagus. Okey, so masing-masing dah ada buku teks. Dah cikgu. Betul. Okey. Hari ni kita masuk bidang yang kedua, iaitu bidang apa? Bidang yang kedua bidang apa? Memohon kebahagiaan hakiki. Bidang sayang, bidang. Oh, Bidang apa? Bidang hadis. Okey. Bidang yang kedua iaitu bidang hadis. So, kita hari ini nak belajar pelajaran yang ke-10 iaitu hadis sumber hukum. Okey, hadis sumber hukum pada akhir pembelajaran hari ini. Okey, cikgu. Pelajar mesti dapat mengetahui maksud hadis, pengertian sanad dan juga matan, peranan hadis sebagai sumber hukum, pengelasan hadis dan juga perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. So, oleh kerana kita berjumpa seminggu hanya sekali, cikgu akan habiskan satu tajuk terus. Cikgu harap kamu boleh terus fokus dalam kelas ni. Jangan tidur. Kalau cikgu tanya, tolong turn on microphone dan jawab. Jangan biar cikgu cakap seorang-seorang. Chow Kok Liang ni siapa? Tak apalah, nanti kita bacakan ayat Quran. Okey, so semua dah buka muka surat 50. Muka surat 50 yang tak ada buku teks, tengok cikgu ada. Okey, ni. Nampak? Cikgu share screen. Okey, nampak tak? Okey, pengenalan kepada hadis sumber hukum. Apa sumber hukum? Apa itu sumber hukum? Okay. Terdapat 4 sumber hukum dalam Islam, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Siapa yang nak tanya boleh turn on mikrofon. Kalau tak ada yang nak tanya, offkan mikrofon dulu. Nanti orang lain tak dengar suara cikgu. Okey. 4 sumber hukum dalam Islam. Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Apa sumber hukum? Sumber hukum ni adalah kita nak mengetahui hukum sesuatu perkara. Nak cari hukum. Nak tentukan hukum. Contoh nak tentukan hukum merokok. Apa hukum merokok? Okay. Dalam Al-Quran tak ada tersebut. Dalam hadis pun tak ada. Ijma' ni adalah mesyuarat antara ulama-ulama dalam menentukan hukum. Syura, majlis syura, mesyuarat. Dan juga qiyas. Qiyas ni macam kiaskan kepada sesuatu perkara. Barulah boleh dapat
hukum tu. Okay, hadis ialah sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Dalam hukum Islam, dalam Islam nak cari sumber hukum mestilah mula dengan Al-Quran. Tak ada dalam Al-Quran baru pergi ke hadis. So sekarang ni kita belajar hadis. So hadis ni adalah rujukan kedua selepas Al-Quran. Dia tak boleh melangkau Al-Quran. Jangan terus cari hukum daripada hadis sebelum tengok Al-Quran. Dah tengok dalam Al-Quran, dah cari tak ada hukum, barulah kita beralih kepada hadis. Okey, Al-Quran dan hadis saling diperlukan oleh umat Islam. Siapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau satu daripadanya akan sesat. Al-Quran dan hadis, kedua-duanya kita kena percaya. Kita kena percaya. Kalau tak percaya satu, boleh jadi sesat. Ataupun tak percaya, boleh terkeluar daripada agama Islam. Percaya Al-Quran tapi tak percaya hadis. Ataupun terlalu taksub dengan hadis sampai dia boleh membelakangkan Al-Quran. Itu pun tak boleh. Dia kena dua-dua. Kalau percaya satu je akan boleh menjadikan kita ni sesat. Hadis dijadikan panduan oleh para ulama untuk memahami dengan lebih jelas maksud isi kandungan Al-Quran. Memang digunakan lah. Dekat sini dah dibagi tahu dah. Salah satu peranan hadis. Dia digunakan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Okey, kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Kitab hadis ada 9 dekat sini. Yang orang kata hadis yang glamour. Yang dipercayai kesahihannya. Hadis pun ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, sederhana, ada yang maudhu', yang kita memang tak boleh nak percaya langsung. Itu bahagian hadis. Okey. Sumber rujukan yang utama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad. Setiap kali kita baca hadis, kamu perasan tak dekat bawah mesti dia akan tulis riwayat daripada siapa? Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Inilah ni semua ni. Ni semua. Hadis riwayat. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Abi Daud. Perasan kan? Inilah rujukannya. Bila kamu nampak dekat hadis tu, hadis riwayat orang-orang ni, maknanya hadis tu adalah hadis yang sahih. Okey, jelas? Jelas tak? Jelas. Masih bersama dengan cikgu Jelas. Alhamdulillah. Okey. Kita masuk kepada pengertian hadis. Okey, pengertian hadis ni ada dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa, kata-kata baharu. Kata-kata siapa? Okey, istilah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sama ada berbentuk percakapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah. Siapa yang tahu ni, siapa yang nampak? Mestilah sahabat. Sahabat ni orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Okey. Yang ketiga, pengakuan atau persetujuan. Ni nanti cikgu akan jelaskan secara terperinci lah pada subtopik yang akan datang. Okey. Dan juga sifat. So ada 4. Apa 4 tu? Percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan juga sifat. So hadis ni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Apa-apa perbuatan daripada Nabi Muhammad. Apa-apa percakapan mestilah daripada Nabi Muhammad. Itulah dinamakan hadis. Okey. Hadis turut dikenali sebagai as-sunnah atau al-khabar. Sebab dia penceritaan. Hadis ni membawa maksud lain sebagai penceritaan. Dikenali sebagai as-sunnah. Kita biasa tak sebut hadis kan, kita sebut sunnah kan. Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi apa? Kahwin 4 tu je yang kita tahu kan. Tapi banyak lagi sunnah yang kita tak ikut. Sebenarnya. Okey.
Kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Muka surat 51. Okey. Hadis ni, dalam hadis dia terbahagi kepada dua. Iaitu sanad dan juga matan. Dua komponen penting. Dalam hadis mesti ada dua. Sanad dan juga matan. Dia tak boleh datang sanad je. Sanad ni perawi, nama perawi. Dan dia tak boleh datang hanya matan saja. Nanti orang tak percaya. Ni siapa yang buat ni? Nak sebarkan benda-benda sunnah, benda-benda hadis ni tak boleh sebarang. Okey, so kita tengok maksud sanad. Sanad ni maksud dari segi bahasa sandaran. Dari segi istilah, rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Rangkaian perawi. Kalau awak tengok dekat sini, yang perkataan berwarna purple ni, semuanya nama-nama orang kan? Nama-nama orang inilah perawi hadis. Perawi hadis. So, yang paling terdekat dengan Nabi Muhammad ialah Ibnu Abbas. Ini yang dengar daripada Nabi Muhammad. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengar, Tawus dengar daripada Ibnu Abbas, Mujahid dengar daripada Tawus, Mansur dengar daripada Mujahid. Dia macam tu. Dia dengar macam tu. Sampailah sekali Imam Bukhari. Yang dengar betul-betul Nabi Muhammad bercakap tu adalah Ibnu Abbas. So, perawi-perawi yang tulisannya warna purple ni, ini adalah perawi yang boleh dipercayai. Yang boleh dipercayai. Nanti kamu akan belajar syarat untuk jadi perawi. Susah sikit lah nak jadi perawi ni sebab apa-apa yang dia buat semuanya kena yang baik. Tak boleh nak tinggal solat, tak boleh nak buat jahat. Syarat untuk jadi perawi. Okey, matan. Matan sesuatu yang jelas dan zahir dari segi bahasa. Jelas dan zahir. Dari segi istilah, teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Lepas daripada perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah teks matan hadis. Maknanya teks hadis. Perkataan-perkataan ni la hijrah ba'dal fath ni sampai fanfiru ni, ini adalah matan hadis. Apa cerita hadis? Inilah cerita dia dekat tulisan ni. Dekat matan dia. Dekat matan ni adalah cerita. Yang sanad ni orang yang menyampaikan cerita. So komponen ni penting lah. Mana boleh ada orang menyampaikan cerita tapi tak ada cerita. Ataupun mana boleh ada cerita tapi tak ada orang yang sampaikan. Macam tu. Okey, faham tak sanad dengan matan ni? Jelas tak? Anak-anak cikgu ni, 9 orang ni? Jelas. Okey. Okey, boleh teruskan? Ada yang mengantuk ke? Tak, cikgu. Tak, okey. Kita buka muka surat sebelah. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey. Peranan, apa maksud peranan? Siapa tahu? Apa maksud peranan? Sembilan orang ni mesti ada yang tahu ni apa maksud peranan. Peranan hadis. Peranan sebagai anak. Peranan sebagai ketua kelas. Peranan sebagai pengawas. Apa peranan? Maksud peranan tu apa? Peranan tu macam tanggungjawab, tugas. Kisah hari ni kita tengok peranan hadis. Apa peranan hadis? Kita cakap dia sebagai sumber hukum kan? Kenapa kita cakap dia sebagai sumber hukum? Dia ada 3 kat sini.
Kenapa hadis tu dianggap sebagai sumber hukum? Yang pertama, dia menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Menguatkan hukum. Maknanya dalam Al-Quran dah cerita dah pasal puasa. Hadis pun cerita benda yang sama. Itu dia menguatkan. Macam kamu lah. Siapa? Firdaus. Contoh Firdaus cerita, hari ni aku masuk kelas Cikgu Faridah lah. Lepas tu cakap dengan Hazim. Hazim, ya ke? Sekali Hafizi pun datang. Ya betul, Firdaus masuk. Kan? Hafizi ni dia menguatkan kata-kata Firdaus. Yang mengatakan Firdaus ni masuk ke kelas. Macam tu. Jelas. Ada sesiapa nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, bagus. Yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Tugas hadis ni dia memperincikan, menjelaskan lagi isi kandungan Al-Quran. Contoh cara melaksanakan solat. Dalam Al-Quran, Allah cuma sebut dan dirikanlah kamu akan solat. Tetapi tak ada pun disebut macam mana cara nak solat. Solat zuhur berapa rakaat? Apa nak kena buat dalam solat? Rukun-rukun solat yang 13 tu tak ada disebut dalam Al-Quran. Tetapi hadis ni tugas dia menjelaskan lagi perintah solat tu macam mana. Daripada Malik ni, dia berkata Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. So dekat hadis ni dia memperincikan lagi, menjelaskan lagi kewajipan solat. Dalam Al-Quran dia tak sebut, dia cuma sebut suruh kita solat. Tapi dalam hadis Nabi Muhammad cakap, nak solat tu tengoklah Nabi Muhammad solat macam mana. So dia menjelaskan isi kandungan Al-Quran. So yang ketiga, menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutra kepada lelaki. Lelaki dalam Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutra untuk lelaki. Tetapi Nabi Muhammad bersabdalah. Nabi Muhammad berkata bila dia nampak memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Bagi dia melarang kami daripada memakai cincin emas dan juga sutra. Hukum yang tak ada dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad melarang. So dia menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Contoh dia apa hukum yang tiada dalam Al-Quran? Contoh dia pengharaman emas dan sutra kepada lelaki. Lelaki ni tidak boleh, haram bagi dia untuk pakai emas dan juga sutra. Sutra ni apa sutra? Baju sutra tu yang betul-betul daripada ulat. Ya, daripada ulat tu. Lelaki haram pakai. Lelaki jangan cuba-cuba nak pakai. Okey, so 3 peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey, cikgu nak kamu sebut balik 3 tu, 3 peranan. Boleh? Sebut ramai-ramai. Buka mikrofon tu, turn on. Ni cikgu dengar Rahmani je seorang yang bersuara ni. Yang lain tak dengar suara pun. Sebutkan balik peranan hadis. Ada 3. Tak dengar suara. Cikgu tak dengar suara ni. Menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, bagus. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua? Rafi Hadi. Rafi Hadi ada? Cikgu nak kena panggil seorang-seorang lah ni. Rafi Hadi. Menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Ya, betul. Hafizi. Ada Hafizi?
Ada. Apa dia Hafizi? Satu lagi peranan hadis. Memperincikan isi kandungan Al-Quran. Ya, bagus. Okey, itu 3 peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey, kita terus kepada pengelasan hadis. Okey, tadi maksud hadis dari segi istilah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Dari segi percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan juga sifat. So kita nak tengok perincian ni, pengelasan ni. Yang apa yang dikatakan dengan percakapan Rasulullah. Perbuatan dia, pengakuan dan juga sifat. Okey. Dari segi percakapan Rasulullah, sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ni senang. Ini apa yang Nabi cakap. Qala. Ani Nabi SAW qala. Nabi Muhammad berkata. Bila dia berkata tu maknanya dia daripada percakapan Nabi Muhammad lah. Berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Bersabda. Ini dari segi percakapan. Ini contoh hadis dari segi percakapan. Okey, dari segi perbuatan. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah SAW beristinja dengan air. Ini Nabi Muhammad tak cakap tapi dibuat. So dari segi perbuatan dia. Macam tadi dia kata solatlah macam mana kamu tengok Nabi Muhammad solat. So dari segi perbuatan dia. Nabi Muhammad angkat takbir, Nabi Muhammad sujud, rukuk, macam tu. Dari segi perbuatan. Yang macam ni pun dia beristinja dengan air. Istinja ni apa? Istinja ni apa? Istinja ni cebok. Tahu cebok? Cebok dengan air. Nabi Muhammad tak cakap tapi dia buat. Bila dia buat, sahabat pun tengok. Tengok, oh ya, kita kena beristinja dengan air. So, kita ni kan hadis ikut sunnah kan. Ikut sunnah maknanya ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Okey, yang ketiga, pengakuan atau persetujuan. Apa maksud pengakuan atau persetujuan? Maksud dia, bila Nabi Muhammad diam terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. Diam Nabi Muhammad. Macam kita selalu cakap kan, diam tanda setuju. Kan, nak apa? Tanya apa? Dah berkenalan dengan seorang awek. Tanya dia, nak tak awak makwa saya? Diam tanda setuju tau. Okey, tu maknanya diam Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad diam, maknanya dia setuju. Kalau dia tak setuju, maknanya dia akan bercakap lah, dia akan bantah. So hadis daripada ni, ni adalah contoh hadis mengatakan pengakuan atau persetujuan Nabi Muhammad. Dia tak larang dan dia diam. Dan dia tak larang dan dia tak cakap. Benda ni tak boleh. Tak ada. Dia diam. Maknanya bila dia diam, dia setuju. Okey. Yang keempat, apa-apa perkara yang disandarkan dengan sifat Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah. Ini contoh daripada Sahih Bukhari. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Nabi ashadda haya'un minal azra'i fi khidriha. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Di bilik dia malu. Kita kat bilik seorang-seorang buat apa? Kan. Nabi Muhammad pemalu. So sifat ini adalah hadis yang disandarkan kepada sifat Nabi Muhammad. Kenapa kita percaya? Sebab salah satunya dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ni adalah sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi. So apa yang dia cakap tentang Nabi, kita boleh percaya. Dan dia adalah perawi yang sikoh. Sikoh ni apa? Sikoh ni yang boleh dipercayai. Peribadi dia pun elok, baik, Sa'id Al-Khudri. Sebab tu apa-apa yang dia cakap, kita boleh
percaya. Okey, so dah 4 perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Pengelasan hadis tu. Okey, ada yang nak tanya? Pengelasan hadis. Semua jelas? Kenapa Firdaus Iman? Angkat tangan macam nak tanya. Nak tanya apa? Jelas. Hazim jelas. Sapura Alang ni siapa Jangan lupa tulis isi kehadiran kamu dalam Google Form tu. Kalau tak boleh nak isi, boleh PM cikgu. Nama dan kelas. Okay? Okay, so boleh pergi ke next. Tajuk yang terakhir dalam topik ni. Okay. Perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. Okey, Al-Quran, hadis Qudsi, hadis Nabawi. Hadis ni terbahagi kepada 2. Yang tadi sanad dengan matan tu komponen. Ini bahagian hadis itu sendiri. Ada hadis Qudsi dan juga ada hadis Nabawi. Okey. Al-Quran, maksud Al-Quran ni. Makna mengenai dan lafaz daripada Allah. Makna bukan mengenai. Makna dan lafaz daripada Allah. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad yang dapat wahyu tu. Wahyu tu turunnya daripada Allah. Okay, hadis Qudsi, makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. Nanti kita tengok kat bawah ni contoh dia. Okay, hadis Qudsi, makna daripada Allah. Tapi Nabi Muhammad yang melafazkan ayat tersebut. Itu hadis Qudsi. Okay. Hadis Nabawi pula makna dan lafaz daripada Rasulullah. Yang tadilah yang 4 yang kita sandarkan pada Rasulullah. Percakapan, perbuatan, pengakuan dan juga sifat. Okay. Yang kedua, dari segi ganjaran pahala. Al-Quran mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Huruf bukan kalimah. Kalau kita baca alif, lam, mim, ada 3 huruf kan? So setiap huruf ni kita akan dapat pahala. Alif, lam, mim. Kalau satu huruf tu 10, kita dapat 30. Okay. So hadis Qudsi dan hadis Nabawi mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Kalau kita belajar, kita dapat pahala. Kalau kita beramal, bergandalah pahala yang kita akan dapat. Okey, dari segi martabat. Martabat ni apa? Kedudukan Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Okay, Al-Quran kedudukannya dia sahih tanpa keraguan. Ni tangga yang tertinggi sekali Al-Quran. So tak ada siapa yang boleh ragu ataupun tak ada siapa yang boleh syakwa sangkalah dengan Al-Quran. Okay. Tetapi hadis Qudsi dan hadis Nabawi dia terbahagi kepada sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Ini urutan dia juga. Sahih ni paling tertinggi yang boleh dipercayai. Hasan ni dah kurang sikit mungkin dari segi perawi dia. Ada perawi yang tak siqah. Perawi yang mungkin ada salah satu rangkaian sanad dia, ada satu perawi yang buat hal lah orang kata kan. So dia turun martabat hadis jadi hadis hasan. Okay, yang ketiga dhaif. Dhaif ni memang tak boleh dipercayai. Hadis, ada banyak hadis yang kadang-kadang zaman sekarang kan dia main letak je, main ambil je hadis dhaif, lepas tu dia viralkan tanpa dia tahulah apa hadis tu sahih ke dhaif ke. Okay, dan juga maudhu'. Okey. Keperluan berwudu. Al-Quran wajib berwudu apabila memegang dan membawanya. Kena ada air sembahyang. Okay, tetapi hadis Qudsi dan hadis Nabawi tidak wajib berwudu apabila memegang dan membawanya. Dan hadis pun kalau orang perempuan dalam keadaan
haid ataupun nifas, dia masih lagi boleh baca hadis. Tapi berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran tak boleh. Okey, contoh contoh Al-Quran, hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Okey, ni contoh ayat Quran. Hadis Qudsi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Nampak tak dia punya perbezaan? Lafaz daripada Allah, tapi makna daripada Rasulullah. Sorry. Salah. Dari Rasulullah. Makna tu dari Allah. Tapi Nabi bapa mana? Okay, itu hadis Qudsi. Yang ketiga hadis Nabawi ni, hadis yang daripada Nabi Muhammad lah, makna dengan lafaz daripada Nabi Muhammad. Okey, ada soalan? Ada soalan tak tentang perbezaan Al-Quran hadis Qudsi dan hadis Nabawi? Ada nak tanya? Semua jelas? Diamnya ni, diam tanda setuju. Ke diam tanda tidur? Chen di zile. Ramai pelajar ni berminat nak masuk pendidikan Islam. Yang pelajar Islam tak nak masuk ni. Okey, ada soalan tentang Tak ada. tajuk kita hari ni? Semua jelas? Kita memang terpaksa laju. So, siapa yang masuk kelas ni lah orang yang beruntung. Ataupun dia tak dapat masuk kelas, dia kena usahalah. Cikgu record, nanti cikgu letak dalam Facebook, grup Facebook. Boleh tengok balik. Kalau dia yang tak faham, yang join kelas cikgu ni dia tak faham, dia tengok balik lah dekat dalam grup Facebook. Okey. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Tak ada Baguslah, satu kamil, satu dedikasi ni. Baguslah. Tak ada soalan, maknanya semua faham. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak bagi kerja. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Tengok muka surat 55. Okey, teka silang kata. Okey. Dekat sini cikgu nak kamu salin. Cikgu tak nak photostat. Cikgu nak kamu salin teka silang kata ni dengan dia punya penerangan ni ke dalam buku tulis. Kalau ada buku tulis lah. Kalau tak ada buku tulis, salin dalam kertas. Dah siap? Hantar pada cikgu. Cikgu akan bagi record pelajaran kita hari ni kat dalam Facebook group. So, kerja kamu nanti kamu upload dekat bahagian komen. Boleh tak? Siapa yang ada masalah dengan Facebook? Raja masih ada dengan cikgu ke? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya.
Cikgu akan akhiri kelas kita hari ini. So, tugasan jangan lupa buat dan hantar pada cikgu. Hantar pada Facebook group Nanti cikgu akan semak dekat situ. Okay, jelas semua Okay, siapa yang belum masuk kehadiran dekat Google Form tu, tolong buat. Lepas tu siapa yang tak boleh nak masuk, tolong PM cikgu personal. Bagi tahu nama dan kelas. So dekat sini cikgu nampak 9 orang je yang masuk. 9 orang. Firdaus Iman, Hazim, Hafizi, Rafi, Rahmani, Sapura Alang ni tak tahu siapa. Saya dengan Yana Syazwan. Cikgu, Sapura Alam tu nama dia Muhammad Aiman, cikgu. Sapura Alam tu nama dia Muhammad Aiman. Oh, Muhammad Aiman. Oh, mana Sapura Alang ni? Dia tak bercakap pun. Malu Orang lain yang bagi tahu ni. Aiman kelas mana? Muhammad Aiman kelas mana? Itu dedikasi. Dedikasi. Okey. Tak ada soalan. Cikgu akan tutup kelas kita hari ini. So, tolong siapkan kerja yang cikgu bagi. Hanya satu je latihan ni. Dah siap, nanti hantar dekat cikgu. Cikgu akan semak. Okey, sebelum kita keluar daripada kelas ni, cikgu nak ingatkan, tolong jangan tinggal solat. Baik, cikgu. Jaga Allah dan Allah akan jaga kita. Tolong jangan tinggal solat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang masuk kelas cikgu hari ini. Okey, kamu pun boleh. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Ya, sama.